Ini satu lagi masalah beliau, iaitu mempunyai satu fahaman yang agak terpesong tentang banyak perkara. Salah satu daripadanya adalah definisi peribadi. Ini saya dah pernah sebut sebelum ni dalam ulasan yang agak lama dulu, tapi nampaknya beliau masih mempunyai fahaman bahawa peribadi dan pendapat seseorang itu adalah dua perkara yang berbeza. Kita dengar ni Mana kenyataan saya yang menghina Pak Sumit secara peribadi? Di mana yang saya kata dekat dia menjatuhkan peribadi dia secara jelas. Nampak, dia ingat yang dia kata tadi tu, melencong pandangan tu semua adalah bukan peribadi. Kita dengar ni dia ingat dia adalah dua perkara yang berasingan. Sumit dalam bab ini benar-benar teruk. Bukan saya kata Pak Sumit tu teruk. Nampak? Dia kata pemahaman Pak Sumit benar-benar teruk, bukan Pak Sumit teruk. Dia ingat dua perkara itu adalah dua perkara yang berbeza. Saya pernah dengar contoh macam ni dulu, lama dah, masa saya belajar psikologi dulu. Pandangan barat yang mana dia cuba nak membezakan dua keadaan. Nak kata kat seseorang tapi kita tak nak dia terasa. Jadi kita kata bukan kata kat engkau, kata kepada pandangan engkau. Ingatkan, dia ingat pandangan tu bukan dia. Pandangan tu satu makhluk lain. Apabila kita dah keluarkan satu pandangan, ia jadi makhluk lain. Jadi kita kata pada pandangan tu, kita bukan kata kat dia. Itu satu masalah besar. Kita kena tahu itu semua adalah satu delusi psikologi yang supaya apabila kita nak kata kat orang, kita boleh kata tanpa orang tu boleh balas balik. Sebab kita boleh sebut, bukan kat engkau lah, dekat pendapat engkau. Engkau bagus, engkau pandai, tapi pendapat yang ni engkau bodoh. Jadi orang tu tak boleh terasa lah sebab bukan dia. Dua benda yang berbeza katanya. Tapi kita lihat definisi apa yang dikatakan oleh Dewan Bahasa Pustaka. Kita kena clear benda ni. Jangan delusi. Kita kena tengok realitinya apa. Okay? Kena ada pusat rujukan dalam perkara ni. Pusat rujukannya adalah Dewan Bahasa Pustaka. Kita lihat Dewan Bahasa Pustaka mengatakan bahawa pendapat sendiri seseorang itu juga adalah peribadi, definisi peribadi. Sebab pendapat itu datang daripada kepala dia, pengetahuan dia. Macam mana? Ia bukan peribadi. Pengetahuan kita adalah peribadi kita. Apa yang kita buat, semua berdasarkan kepada pengetahuan kita. Kalau kita keluar pendapat, itu pendapat peribadi. Kita mengatakan seseorang itu tak faham, itu hantaman peribadi. Kena faham benda tu. Jangan nak membezakan, jangan bagi orang confused. Kononnya bila kita cakap pendapat dia, fahaman dia yang tak pandai, itu bukan peribadi. Tak betul tu, itu lencong tu, pemahaman kau yang lencong ni. Itu mainan kata-kata tu, tapi tak apa. Kita buka, kita open, tunjukkan sebab dia sentiasa mengatakan neraca agama, tunjukkan neraca agama. Perbezaan dua benda ni. Dari mana? Ada hadis, ada ayat Quran, ada rujukan. Dari mana nak dapat bahawa dua perkara ni adalah berbeza? Hantam orang itu pendapat dia bodoh adalah berbeza mengatakan orang itu bodoh. Tunjukkan satu rujukan agama, neraca agama, and I stand to be corrected. Okay, kita mulakan dengan melihat perbezaan antara konten dan bagaimana ia menjadi peribadi. Kita lihat terus daripada definisi yang diberikan oleh Ustaz Syihabuddin sendiri. Bukan daripada saya, daripada Ustaz Syihabuddin. Apa yang dikatakan konten dan apa yang akan menjadi peribadi. Peribadi, tanya orang tu terus. Kalau berkaitan tentang konten tak perlu. Tapi kalau berkaitan tentang peribadi, kena tanya. Ni betul ke awak tak ada masalah apa tapi awak kentut depan orang? Itu peribadi ya. Okey. Ustaz Syihabuddin mengatakan kentut depan orang adalah peribadi. Maksudnya kentut itu sendiri adalah konten. Kalau kita nak berbual tentang kentut sahaja ia menjadi konten. Tapi apabila ia dikeluarkan oleh seseorang di depan orang, ia menjadi peribadi. Okey, dapat Okey, kita lihat contoh ni. Konten adalah bila tajuk ini saja adalah konten. Memang betul lah bila kita sebut perkataan
bacaan Fatihah selepas solat benarkah dari hadis palsu? Ya saja, tanpa kait dengan orang lain, orang yang mengeluarkan kentut tersebut, orang yang mengeluarkan pandangan ini tanpa kaitkan. So ia saja adalah konten. Jadi apabila dikaitkan dengan seseorang ustaz yang mengeluarkan pandangannya berkenaan tajuk ini, ia menjadi peribadi. Orang yang mengeluarkan kentut itu dah jadi peribadi. Jadi pandangan orang daripada kepala mengeluarkan berkenaan tajuk ini, ia dah menjadi peribadi. Ini adalah definisi Ustaz Syahabuddin ini, ia peribadi. Samalah puasa awal tahun, akhir tahun adalah tajuk, ia adalah konten, betul, ia adalah konten. Tapi apabila ia dikaitkan dengan orang yang mengeluarkan pandangan ataupun pengetahuan dia tentang tajuk ini, ia menjadi peribadi orang tu. Sebab daripada kepala pengetahuan dia mengeluarkan, dia menjadi peribadi. Sama macam tajuk ini. Ini saja ada tajuk. Ya, boleh dicerita tentang tajuk mulut sebagai ramalan dan sebagainya. Boleh cerita terus semua. Dan boleh bersembang apa yang Ustaz Syahabuddin cakap berkenaan tajuk mulut ni boleh dibualkan terus. Saya mengambil kesempatan ni dah mengedit tajuk-tajuk mulut ni menjadikan konten sahaja tanpa ia menjadi peribadi. Apabila dia dikaitkan dengan Syekh Zainul Asri, ia menjadi peribadi sebab Syekh Zainul Asri yang mengeluarkan pandangan tersebut. Macam orang yang mengeluarkan kentut, ia menjadi peribadi. So orang yang mengeluarkan pandangan itu, ia dah menjadi peribadi apabila kita memberi komen, mengkritik. Jadi secara langsung ia menjadi peribadi orang tersebut. Bila anda mengatakan sesuatu tentangnya, ia menjadi peribadi. Okey, ini tajuk dan juga gambar-gambar yang diletakkan untuk dikritik. Okey, selain itu apa yang dikatakan pula, macam mana anda mengatakan sesuatu itu yang direct kepada peribadi seseorang atau pihak, ya. Okey. Alah, tiba-tiba Ustazah memberikan satu nasihat yang saya anggap cukup bodoh. Okey. Seseorang mengeluarkan pandangannya walaupun ada kesilapan, ia adalah peribadi. Dan apabila anda mengatakan ia cukup bodoh, anda mengatakan orang tersebut bodoh. Macam mana ia menjadi konten saja bodoh? Tak mungkin. Nampak tak? So apabila anda mengatakan ia bodoh, maka anda mengatakan orang tersebut bodoh dengan hanya meletakkan disclaimer dekat depan, tidak menyerang peribadi dan boleh suka hati mengeluarkan apa-apa yang nak dikeluarkan oleh mulut anda, ia menjadi bukan peribadi. Tak, bukan macam tu. Apabila anda mengatakan seorang tu bodoh, itu dah peribadi. Walaupun pada pandangan anda saja, sebab cadangan atau fatwa yang dikeluarkan oleh ustazah itu dari kepalanya, pengetahuannya, dan anda mengatakan perkara tersebut bodoh, macam mana ia bukan peribadi? Okey. Kita terlalu berlagak sehingga mengatakan kepada orang lain, terutamanya kepada orang susah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi marha, janganlah kau berjalan di atas muka bumi dengan lagak sombong. Macam mana mengatakan seseorang berlagak bukan peribadi? Dah tentu ia peribadi. Tambahan dalam perkara ini tentang Ustaz Dusuki. Dia mengeluarkan pandangan tentang sesuatu perkara. Tiba-tiba anda mengatakan ia berlagak sombong dan mengeluarkan hadis seseorang yang sombong. Macam mana anda boleh mengatakan dia seorang yang sombong dengan kata-kata yang dikeluarkan itu? Itu adalah anggapan anda bahawa dia sombong. Lepas tu keluar pula hadis mengatakan janganlah berlagak sombong. Apa kena-mengena dengan pandangan dia dan juga dengan berlagak sombong? Nampak tak? Tak kena. Walaupun anda dah letak disclaimer tidak menyerang pribadi, anda mengatakan dia berlagak, itu dah tentu dah pribadi. Okay. Saya tahu Ustaz juga banyak bantu orang-orang susah. Tetapi kenyataan Ustaz Dusuki ini sangat tidak patut dan melampau. Apatah lagi apabila Ustaz memakai jubah agama. Mengatakan Ustaz Dusuki tidak patut dan melampau. Bukan pribadi itu. Macam mana bukan pribadi dekat situ? Anda delusi. Betul-betul delusional. Benda anda mengatakan direct kepada orang tersebut dan anda mengatakan ia bukan pribadi. Komen konten. Beza sungguh dengan apa yang anda kata dengan konten yang dia keluarkan. Lepas tu anda mengaitkan pula dengan jubah agama. Apa kena mengena dia memakai jubah agama dengan apa yang dikeluarkan ni? Apa pandangan Dr. Mazhar tentang orang yang mengaitkan agama, jubah pakaian dan sebagainya dengan apa yang dia lakukan?
manusia ni dia suka kaitkan. Apabila orang tu ada salah, dia kaitkan dengan agama. Misalnya orang tu duduk main masjid. Dia main masjid, dia tak kacau orang main. Satu hari dia buat satu benda salah, duduk pergi masjid dia tu. Dia nak kaitkan hak lekeh tu pasal pergi masjid. Ni ada satu ni hamba Allah ni ada pasal nurse yang cucuk ni. Dah dengar tu pakai tudung lah tu. Pasal apa nak kaitkan pakai tudung? Kerana dia nak cari benda yang boleh dilekehkan amalan agama. Okey, nampak tak? Sekarang nampak clear tak? Jika tak nampak clear lagi, boleh kontak saya boleh terangkan dan bagi contoh-contoh yang lebih banyak lagi kepada